Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam ruangan Amir Hijaz Fans untuk teman-teman yang sempat bersama-sama dengan saya dalam bicara ataupun membawang Saudara Sulaiman Asam, Kabau. Ekau sana ada air tak ada tu. Dia rasa kena 9 dah mula air tak ada tu. Man. Diksi-diksi, salam perjuangan. Salam Mahmud, orang Perak. Waalaikumsalam orang Perak, apa khabar? Yup. Saudara Razmi, Rezwan, saudara Raja Kamal, Raja Bazlan ya. Orang Perak, jasa tidak diperlukan. Yalah, sekejap lagi kita ulas satu-satu. Setia menunggu. Terima kasih Man. Saudara saya Ibrahim, Adiwara Angkasa, Apek Rizam, saudara Ghazali Izam, saudara Mazuki Rubidin. Terima kasih. Saban malam Rudi bersama kita ya. Sahar Ibrahim, saudara Sarah juga antara pelayar yang sentiasa bersama dengan saya. Abdul Wahab, Ahmad Said, Agil Hazib, ya, salam Ruby ya. Benari Bahtop, Kamal Zaman, apa khabar Mal? Tarmizi, Abdul Rahim, mohon pencerahan Datuk pandemik COVID-19 ya. Mak Adlan, Syahizam, Muhammad Nuraman, Abu Samah, Agil Hazim, Muhammad Mazmi, Abdul Ali. InsyaAllah Mi ada kiriman tadi, line clear. Alhamdulillah di KB Kota Baru. Rupanya so Azmi ni orang Perak. Temai ingatkan orang Kelantan. Rupanya orang Perak. Padahal kadang-kadang bila saya bercakap ketek Kelantan tak faham tak. Sini Kerengot, apa khabar orang Sabah? Orang Sabah. Nampaknya pandemik berapa teruk. Mintalah supaya di share bersama-sama dengan saudara semua supaya kita dapat berkongsi pandangan dan fikiran. Jadi kalau saudara ada pandangan dan sebagainya, sila kemukakan. Sebaik-baiknya biarlah dalam 1 jam sebelum saya mulakan siaran ini. Last minute masuk ni susah juga. Saya nak masuk sebab saya cuma gunakan handphone ya. Saudara Mak Otai Harun, apa khabar Mat? Saudara Tijah Wagirin. Tijah Wagirin pun selalu bersama kita malam ni. Syabuddin Zakaria, saudara Amizu, Hanifah Saldin, Mustafa Ilyas. Rosdin, apa khabar Din? Aris Saleh, apa khabar? Dian Shah naik kawan baru. Hari ini hujan ke kawan baru tu? Mak Ali Arifin, ada Nat Ereh, Nalawati Baka, Magana Ali, Nasrul, Muhammad Mahani, Ismail, Habu Hassan, Ujang Man, Syam Hussein, apa khabar? Saya belum makan lagi, insyaAllah sekejap lagi. Anak saya masak ini ikan patin. Tak tahu anyir ke tak anyir. Mudah-mudahan sedap lah nanti. Anak bongsu saya tu dia memang suka memasak. Azhar dia suka masak. Jamal, Assalamualaikum. Saudara Matin, Ayu, Wan Safi dan teman-teman yang lain yang tidak dapat sempat saya sebut satu persatu sebab saya harus memulakan laporan COVID-19. Kes baru hari ini walaupun ada penurunan tetapi masih lagi berregal pada 4 angka. Itu 1,168. Semalam 1,755 yang mengundang 3 kematian. Artinya kematian yang terkumpul sejak COVID menyerang negara kita adalah 282 mangsa. Dan jumlah keseluruhan COVID-19 adalah 39,357. Sabah masih lagi tinggi walaupun ada pengurangan tetapi masih 3 angka iaitu 616 orang. Hari ini dijangkiti virus corona. Labuan ada peningkatan sejumlah 104 orang. Semalam 59, hari ini 104 orang. Sarawak juga ada peningkatan. Semalam 18, hari ini 25 orang. Di Kedah ada penurunan. Semalam 19, hari ini 15 orang. Begitu juga di Penang. Penang tu penurunannya begitu ketara. Semalam 192. Cuma hari ini 18 orang saja dijangkiti virus corona. Perak, Ayub, aduhai. Semalam naik 18, hari ini naik lagi 37. Jangan biarkan pandemik virus corona ini mencanak-canak di Perak, Ayub. Di Selangor ada tambahan. Semalam 164 ada pengurangan. Tetapi hari ini naik
sejumlah 247. Seram sejuk teman, yuk. Di Kuala Lumpur juga naik sebanyak 24. Semalam cuma 18. Putrajaya, alhamdulillah, semalam 9 orang, hari ini tidak ada. Ya, di Wari Angkasa, ding 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 dong, ding 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 dong, ding dong ding dong ding dong ding dong ding. Manis. Sabar. Negeri Sembilan. Aduh, gapolah demo ni deh. Di Negeri Sembilan meningkat. Semalam 48, hari ini 68 orang sudah dijangkiti wabak virus corona. Di Melaka kekal 2, ya, Saudara Rosli Lendu. Berdoalah kita agar Melaka kekal. Masih lagi 2 orang. Di Johor, tambahan 5 lagi dijangkiti. Pahang sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari berturut-turut. Alhamdulillah. Pahang masih lagi sifar virus corona. Terengganu menurun. Semalam 8 orang, hari ini 3 orang. Kelantan 3 hari berturut-turut juga sifar virus corona. Dan Perlis terus mengekalkan sifar virus corona ini. Jadi artinya Perlis masih menjuarai sejak COVID menyerang, COVID virus corona menyerang negara kita, hanya 38 orang saja yang dijangkiti. Itulah saya katakan bahawa mungkin buah mangga harum manis gamaknya. Perak berapa? Perak, Zaki, adalah sejumlah 37. Jadi jumlah keseluruhannya 589, yup. Saya Saudara Fuad, apa khabar? Dan hari ini Menteri Pertahanan merangkap Menteri Kanan Kabinet Kerajaan Tan Sri Muhyiddin mengumumkan, iaitu Datuk Ismail Sabri mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksanakan di seluruh negeri di Semenanjung, termasuk Sabah, kecuali Perlis, Pahang dan Kelantan selama 4 minggu bermula daripada 9 November hingga 6 Disember 2020. Artinya, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di Selangor, di Kuala Lumpur, di Putrajaya, Sabah dan Labuan secara otomatis disambung 4 minggu lagi. Yup, berkurunglah kita, yup. Tapi bagaimanapun, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini boleh keluar juga. Tapi 2 orang je lah dalam satu keluarga untuk membeli keperluan dan sebagainya. Ataupun kalau nak pergi bekerja, kena dapatkan surat pelepasan. Kena ambil lah daripada bos. Jumpa bos, nak bekerja. Aduhai. Jadi saudara semua kena berhati-hati. Tambahan pula sekarang ini musim terkujuh sudah menyerang. Dalam musim terkujuh ini virus corona akan berkembang. Jadi berkemungkinan dia akan naik lagi. Jadi sama-sama kita cuba untuk memutuskan rangkaian virus corona. Yang saya bersimpati ialah warga di Port Dickson. Hari ini dah 2 hari dah. Mereka tidak ada air. Bekalan air terputus di Port Dickson. Dalam saat-saat kita menghadapi virus corona ini, di Port Dickson tak ada air. Jadi nampak gayanya warga Port Dickson terpaksa mandi air laut lah. Datuk, malam ada limit ke? Memang saya, Saudara Zaki, kadang-kadang ada limitnya. Mazir Ali batalkan peruntukan untuk jasa. Sebentar lagi kita elak dulu kita ulas satu persatu, ya. Memenuhi kehendak tadi Tan Sri Perdana Menteri bercakap di TV3 live eksklusif with the Prime Minister. Dia kata nak menekankan bahawa e-commerce ataupun perdagangan melalui digital. Jadi saya pun buatlah digital. Jangan lupa. Pertama sekali e-commerce buku Datuk Arun. Dan juga buku untuk yang mengesahkan tentang perjalanan politik yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah dalam rahsia yang terpendam. Saudara boleh dapat buku ini melalui anak saya 011 33041241241. Warga Perak yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, sebab saya katakan dalam tempohnya kena bagi kalau nak booking kena tempoh 2 hari. Sebab nak masak ni bukan senang, iaitu bahulu berdal di SR. Bahulu berdal ini memang sedap. Orang Perak dia tahulah, kalau orang di luar Perak tak tahu. Iaitu dalamnya ada halwa kundur, ada kismis, ada kacang dan sebagainya. Kuih bahulu tapi besar dibuatnya. Dalam acuan seperti asam gelugu. Kalau saudara berhasrat untuk mendapatkan keterangan lebih lanjutnya, sila hubungi Azhar 011-330-41241. 011-330-41241.
Dan jangan lupa juga dinding manis Siti Farehah 017-711-4300. Itu untuk dinding manis. Dalam keadaan COVID ni, bolehlah dihantar melalui Ipoh Laju ataupun melalui fast food dan sebagainya. Di sekitar Lembah Kelang ini, bolehlah buat pesanan. Telefon 017-711-4300. Masak nasi, makan saja dengan dinding tu. Tak ada masalah. Habis e-commerce. Sebab teman-teman tak ada mengantar pada saya. Kalau teman-teman mengantar pada saya boleh wawarkan perniagaan saudara. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, beristighfar dan bertaubat daripada dosa. Jadi telah mengkabarkan kepadaku, kata Abu Samah bin Abdul Rahman dengan berkata, telah berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, iaitu memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Ini adalah hadis riwayat Bukhari yang 6307. Status hadis ini adalah hadis sahih. Jadi pengajarannya, asal perkataan adalah bermaksud menutup atau melindungi diri kita daripada dosa. Manakala mengucapkan istighfar adalah memohon keampunan dan pembebasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin saya pun berdosa juga, kena istighfar juga. Sedang membawang tiap malam. Walaupun Rasulullah SAW adalah insan yang maksum, yang diampunkan dosanya, yang telah lalu dan akan datang, baginda sentiasa memohon keampunan dan bertaubat pada Allah sekurang-kurangnya sebanyak 70 kali setiap hari. Jadi baginda beristighfar untuk mengajar manusia agar meminta ampun kepada Allah. Tak ada tempat lain untuk kita meminta melainkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu nak minta pada Perdana Menteri, tak perlu nak minta pada saya, tak perlu minta pada siapa pun. Kita angkat tangan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar segeralah COVID-19 ini hindar daripada bumi kita, agar ekonomi negara dapat kembali bersemarak supaya demi keharmonian dan demi kesejahteraan rakyat. Saya menerima kiriman daripada saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali. Dia hantar saya petang tadi. Kirimannya cantik juga. Dia katanya semua orang ada masalah. Cuma jalan penyelesaian belum ditemui. Semua orang berdosa. Cuma dah taubat atau belum? Taubat betul atau tahu buat? Semua orang mau bahagia. Cuma bila dapat, ramai pula yang alpa. Semua orang takut binatang buas. Cuma dia lupa kalau manusia yang buas, segala binatang tidak ada tempat di hatinya. Semua orang pasti akan mati, tapi ramai yang sangka lambat lagi. Semua orang mau jadi pemimpin, tapi bila sudah jadi pemimpin, mereka lupa pada orang yang dipimpin. Janganlah lupa, semua orang mampu berbuat untuk melupakan pemimpin. Itu jadi fikir-fikirlah pandangan daripada saudara Muhammad Azmi, orang Perak, pergi duduk di Kelantan. Ni. Okey, laporan daripada Amerika Syarikat. Jauh laporannya, Yub. Walaupun Donald Trump telah mengemukakan saman di Mahkamah Perayuan di Washington kerana tidak puas hati atas keputusan pilihan raya Presiden kerana dia kalah. Namun Mahkamah Agung telah pun menolak tuntutan Donald Trump yang dia nak membatalkan keputusan undian di Pennsylvania. Dia lucu sebenarnya. Jadi Trump ni satu orang yang tak pernah berterima kasih, satu orang yang angkuh. Jadi tak boleh menerima kekalahan. Joe Biden setakat ini mendapat 280 kursi Senate. Jadi warga Demokrat merayakan kemenangan dan Trump serta parti Republikannya menangisi kekalahannya. Artinya Joe Biden bukan Biden bukan Biden. Artinya Joe Biden dan Kamala Harris akan mula memasuki Rumah Putih mulai besok. Jadi mungkin malam besok ada bermulalah sesi pertama sekali dengan tari menari. Tiap presiden Amerika yang dinobatkan sebagai presiden, dia harus menari bersama pasangannya. Itu dia punya culture ataupun budaya mereka. Okey. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah bajet rakyat di mata pemimpin. Rakyat di mata pemimpin. Mahmud Abu Bakar. Trump ada DNA tu dia.
Saya tak mau menyentuh peribadi. Bertambah teruk COVID Datuk. Memang bertambah teruk Saudara Syamsul. Sebab itu kita harus berikhtiar menjaga kebersihan diri kita. Saudara Mudiman Ismail, UMNO, BN aja boleh tolong rakyat. Begitulah. Jadi saya melihat bahawa saya ulas satu persatu ya. Apa yang berlaku semalam, saya melihat sudah ada bentuk sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. 4 orang ahli parlimen dari Barisan Nasional. Inilah yang menjadikan mimpi ngeri kepada Tan Sri Muhyiddin. Kalau 4 dah menyebelahi, dan 4 ini orang tak disangka, iaitu Bong Mokhtar, Datuk Tajudin Rahman, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob dari Macang dan Nur Omar. 4 sudah secara terbuka. Selalunya ahli-ahli parlimen, kalau dia datang daripada parti UMNO, kalau daripada yang lain, dia tak sokong. Tapi kali ini, semalam tu disokong secara terbuka di hadapan Perdana Menteri. Walaupun menteri, Jabatan Perdana Menteri bangun untuk menolak saranan daripada Ketua Pembangkang, tapi beliau gagal. Kerana semalam daripada 80, 41 daripada kerajaan, 39 daripada pembangkang. Artinya kalau dia adakan undian, 39 campur 4 dah 43. Jadi tentulah kerajaan akan kalah. Kerana itu semalam speaker kata okeylah, teruskan juga. Jika ini berterusan, saya berkeyakinan bahawa hari-hari terakhir Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri sudah pun hampir pada garisannya. Sebab ini semalam ya. Sebab itu mereka gementar. Jadi masalahnya sekarang ni saya bimbang apabila kenyataan daripada Datuk Tauhidin, dia kata kerajaan tidak menolak kemungkinan akan menasihati sekali lagi Yang Tuan Agong Sultan Abdullah Riyauddin Al-Mustafa Billah Shah untuk mengisahkan darurat di Parlimen. Asalnya dia Batu Sapi, kena sabar, alasannya COVID dan sebagainya. Jadi perkara ini harus kita lihat dan kita hayati ya. Sabar, tenang, kita berdoa janganlah benda ni berlaku. Sebab mereka tentulah ada agenda tertentu. Apabila berlaku darurat, maka dia akan meneruskan jawatan sebagai Perdana Menteri dan menteri-menteri yang ada dikekalkan dan kepelbagaian segalanya. Sebab itu semalam saya melihat bajet yang dikemukakan adalah bajet pra-darurat. Jadi kalau itu keadaannya, mereka tidak memikirkan soal rakyat. Sebelum kita bercakap soal itu, saya nak mengulas sedikit. Iaitu tentang gaji yang berhormat. Ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan, Esko dan kerajaan ni menteri besar. Jadi RM4,000 itulah gaji wakil rakyat di Kelantan sebelum tahun 2015 katanya. Kurang separuh atau lebih gaji terima oleh wakil rakyat negeri lain. Itu pada tahun 2015. Dia tak bercakap pun selepasnya. Tapi setelah kenaikan 5 tahun yang lalu, tahu ke saudara sekalian, gaji Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob adalah RM15,000. Bukan RM8,000. Berbanding dengan gaji Menteri Besar Terengganu dan Pahang, RM30,000. Itu betul. Kemudian, tahu ke saudara, gaji Adun di Pahang sebanyak RM14,000 dan Terengganu RM11,000. Dan menurut apa yang saya dapat, kiriman pada saya, Adun di Kelantan dapat RM23,116.27 setiap bulan selepas ditolak pinjaman kenderaan serta potongan untuk kewangan parti sebanyak RM2,044. Ini penyata kewangan seorang Adun dalam bahagian Macang yang bertarikh 24 Ogos 2020. Hampir betul lah. Mereka memberi alasan dan sebagainya. Di saat rakyat susah, di saat rakyat tersepit dalam kehidupan yang begitu menjerut, mereka mahu menaikkan gaji wakil-wakil rakyat di Kelantan. Saya tak faham benda begini. Saya tidak mau menyerang parti PAS, tetapi saya rasa sikap pimpinan di Kelantan mau menaikkan gaji itu tak kena pada tempatnya dan tak sesuai pada waktu. Kalau ekonomi kita okey, kalau rakyat okey, mintalah berapa pun. Dia macam kita mengurus takbir sebuah syarikat awam, syarikat yang dibawa ke bursa saham. Bagi pemilik saham, dia tak ambil kisah. CEO ke chairman company tu, kau nak ambil berapa pun ambil lah, asalkan saham sentiasa naik. Retinya para pemegang saham juga dapat menikmati daripada kenaikan, daripada pendapatan syarikat itu maju. Tapi di Kelantan maju apa bendanya? Air lagi bertambah keruh.
Jadi kedai kehidupan rakyat baru dapat duit sedikit yang dihantar oleh Petronas, sudah nak naik minta gaji dan sebagainya. Ini tak betul. Di mana letaknya? Sebab saya terima kiriman tadi tersiar dalam Gemilang Daily. Saya tak pastilah siapa yang tulis. Yang beredar dalam WhatsApp. Dia kata kononnya nak mempertahankan kenaikan allowance ADUN dan Esko di Kelantan, pandai dia bersilap fakta, cuba mengelirukan atau berbohong. Kononnya allowance ADUN PAS sebelum 2015 hanya 4,000, lebih rendah daripada kerajaan. Kenapa dia sebut sebelum tahun 2015? Kenapa tak selepas 2015? Memang benar sebelum 2015, di mana MB-nya adalah ulama yang zuhud, almarhum Tok Guru Nek Aziz. Masa itu Husyam masih Esko yang jaga ekonomi. Masa zaman Tok Guru Nek Aziz berpuluh tahun, memang allowance ADUN tak lebih daripada 4,000. Memang cukup rendah waktu itu. Tapi selepas saja Tok Guru Nek Aziz meninggal, bila Kelantan ditadbir sekelompok ruai bidah dan ulama ni, Tok Guru Nek Aziz meninggal bulan Februari 2015. Bulan November dia naikkan allowance daripada RM 4,600 kepada 8,000. Ini kenyataan. Dia naik hampir sekali ganda. Itu belum kenaikan allowance MB dan Esko. Jadi dia naik time tu tahun yang sama banjir besar melanda Kelantan. Mereka menaikkan gaji allowance mereka di saat rakyat menderita. Sebab itu saya kata rakyat di mata pemimpin dia tak fikir pun. Dia fikir perut nasi dia saja. Dia fikir tembolok keluarga dia saja. Naik gaji, naik allowance. Tapi ustaz tu berbohong dan sorokkan fakta kenaikan pada tahun kepada 8,000 pada hujung tahun 2015. Kenapa sebut allowance sebelum 2015? Saja nak nampak allowance ADUN Kelantan kononnya rendah. Ini bohonglah ni. Dari 8,000 maknanya nak tambah 3,000 ke 5,000. So nampak tak? Dah jadi berbelas ribu. Ini nak abak lah. Tuan Guru Nek Aziz tu betul-betul zuhud. Katanya dia meninggal dunia. Gaji memang rendah. Dah lah rendah. Separuh diinfak pula. Mana ada koleksi kereta. Dia pergi tanpa apa-apa harta dan kenderaan kemegahan. Kereta Honda pun tak ada katanya. Jangan kata Wildfire atau Mercedes. Walhal MB sekarang ni hutang kerajaan pusat tak pernah nak bayar. Pesan kat MB Kelantan lah. Ini tulisan daripada saudara ni tadi. Tak sahlah berlakon zuhud naik basikal pergi masjid, kononnya beli nasi bungkus naik motor. Atau ada ulama dunia tunjukkan rumah dia dah dari papan lantai dia makan anak-anak kononnya, sedangkan kereta mewah nombor plate kereta pun harga berpuluh ribu, lagi mahal dari rumah lantai anak-anak. Duk tibai gaji Duta Bersatu Menteri dekat berpuluh ribu sebulan, tapi lantai rumah pun tak boleh nak ganti. Tu orang tak panggil zuhud macam tu. Itu kiriman. Ini kiriman daripada Ipoh Mali. Dalam website yang saya lihat itu daripada website dalam Gemilang Daily. Saya melayari tiap-tiap hari. Itu keadaannya. Jadi kita mengharapkan supaya pimpinan di Kelantan, pimpinan kerajaan negeri Kelantan. Kalau saya sebut Kelantan ni, orang kata saya nak serang PAS. Tidak. Kerana hari ini kerajaan di Kelantan dipimpin oleh pimpinan PAS. Tak ada seorang pun esko daripada UMNO, walaupun kita dah mewujudkan muafakat nasional. Tak mengapalah, tak ada masalah lah, sebab mereka dah menang sebelum pilihan raya umum. Cuma tolonglah jaga hati dan perasaan rakyat. Di saat kita susah, di saat rakyat menderita, di saat rakyat warga Kelantan dapat air kuning sekeruh-keruhnya, macam air teh tarik punya air tu, yang masuk ke rumah-rumah rakyat Kelantan, sebab dia punya pipingnya turuk kotor tak berganti. Gunakanlah peruntukan yang dapat dari Petronas itu untuk membangunkan Kelantan, untuk memastikan setiap rakyat Kelantan mendapat air terawat yang bersih, supaya kesihatan rakyat Kelantan itu dapat terjamin, agar mereka dapatlah menghela kehidupan yang baik, supaya setiap kali mereka mengambil air wuduk, air yang bersih itu, mereka akan berdoa agar pimpinan kerajaan terus kekal, kerana nak jadikan Kelantan ini serambi Mekah. Itu yang kita minta, supaya jadi kepada Nek Amar di Malam Peti Besar tu, berhentilah buat cerita-cerita nak naik gaji ni. Sudahlah. Bagi saya, rakyat Kelantan menderita. Ramai rakyat warga Kelantan keluar dari Kelantan, berdagang di Kuala Lumpur, berdagang di Perak, berdagang di Kedah, berdagang di Johor. Kerana apa? Kerana ekonomi tidak dijelmakan begitu kukuh di Kelantan. Jadi perusahaan-perusahaan tak ada. Jadi mereka terpaksa keluar daripada Kelantan untuk mencari penghidupan. Jadi saudara yang berada di anjung kuasa,
di Kota Baru tu, tolonglah perhatikan rakyat. Jangan saudara melihat untuk diri saudara saja, maka saudara memikirkan rakyat ini hanya cuma ditangani setiap 5 tahun sekali. Bila sampai 5 tahun sekali, ponggah rakyat dari luar ni. Bayar dia punya kos untuk balik ke Kelantan, bagi RM200, RM300. Dulu masa zaman Barisan Nasional tu, bagi pada Datuk Mustafa Mohamad, itu pun kabarnya duit tu disapu setengahnya. Jadi kenapa rakyat diperlakukan sebegitu? Peruntukan yang rakyat terima itu hak rakyat Kelantan, bukan hak Esko Kerajaan Negeri Kelantan. Rakyat Kelantan wajar dan wajib mendapat faedah daripada wang yang diperjuangkan selama ini daripada Petronas. Dah dapat tu, buatlah pembangunan. Pastikan air itu diselesaikan. Kalaulah untuk rawatan air ataupun untuk pasangan dia punya pipe-pipe tu, kosnya 2-3 bilion, keluarkanlah. Dulu kata tak ada duit, sekarang dah ada duit. Ini bila dapat duit sikit, mula pakai kereta Mercedes, mula pakai nombor yang mahal-mahal, mula buat itu allowance ini, mula nak naik gaji. Jadi saya hairanlah. Adakah ini sifat pemimpin? Jadi saya tak tahulah warga UMNO yang menjadi ahli Dewan Undangan Negeri di Kelantan. Seronok juga kalau terima gaji begitu. Di mana saudara Alwi? Datuk Alwi, where are you now? Kenapa saudara tak memperjuangkan supaya jangan ada kenaikan? Sebab setiap kali bila mengumumkan kenaikan gaji wakil-wakil rakyat, ini menghiris hati dan perasaan rakyat. Rakyat di Kelantan susah. Rakyat yang dari Kelantan yang duduk di Kuala Lumpur, yang hilang pendapatan, kedai tom yam tak boleh berniaga dah, kedai-kedai makan dah tak dapat nak berniaga. Mereka dalam keadaan sedih, mereka dalam susah. Tiba-tiba dengar sini tok wakilnya dapat kenaikan gaji 3,000 ke 5,000. Apa hal ni? Inilah dikatakan pemimpin yang tidak langsung memikirkan soal rakyat. Tu saudara Bobo Azhar 36 tahun menggunakan air perigi. Lepas tu boleh buat kenyataan, rakyat Kelantan ni tak ada air hujan lah daripada tu. Saudara, bila kamu diberi kuasa, bila kamu mempunyai kuasa, gunakanlah kuasa itu untuk rakyat, bukan untuk diri kamu dan keluarga kamu. Saya tak nak cakap lebih, nanti orang kata saya menyerang pimpinan PAS. Bukan itu niat saya. Saya kalau di negeri yang dipimpin oleh UMNO pun macam di Johor, saya akan serang juga kalau tak betul. Betul kita kata betul, tak betul kata tak betul. Apa yang berlaku di Selangor? Menteri besarnya boleh diam diri. Bila speaker mempertikaikan pakaian Melayu, pakaian baju Melayu ini tak boleh katanya. Mereka menghina orang Melayu. MB diam diri. Saudara datang daripada Johor, bertandang negeri Johor. Daripada Johor datang ke negeri Selangor. Diangkat oleh rakyat Selangor jadi menteri besar. Saudara mengizinkan orang mencerca dan menghina warga bangsa Melayu di negeri Selangor. Saudara Amiruddin. Lepas tu nak tambah naik gaji pula dengan kabarnya. Ini apa benda ni? Pemimpin kira nak makan saja. Pemimpin kira-kiranya nak isi tembolok saja. Ini yang membuatkan rakyat gusar. Sebab saya katakan, mereka melihat rakyat di mata mereka terlalu kecil. Yang rakyat diperlukan setiap 5 tahun sekali saja. Sebab itu saya kata, sudah sampai waktunya bila datang pilihan raya umum kali ini, betul-betul rakyat mengajar pemimpin yang begini. Kita gunakan suara rakyat kuasa keramat. Kita gunakan peti undi ini untuk mengajar pimpinan Kerajaan Perikatan Nasional, Kerajaan Pakatan Harapan yang hancing, Kerajaan Pakatan Harapan di negeri Selangor. Apa dah jadi di Selangor? 5,000 lebih kilang haram. Sedangkan warga bangsa nak berniaga di tepi jalan tu aja. Berniaga Masjid Salasiah. Apa kata Menteri Keuangan dia? Nak berniaga untuk jual nasi lemak, jual goreng pisang dianggap peniaga haram. Kalau saya kata mereka haram jadah, mereka marah saya. Kenapa digelar bangsa saya peniaga haram? Warga Selangor nak cari rezeki. Sedangkan kilang-kilang yang sah haram katanya tak boleh sen. Bukan haram. Kerana ada imbuhan. Sebab itu saya kata pegawai SPRM bertandanglah segera ke pejabat-pejabat yang di mana mereka yang punya kuasa meluluskan ataupun mengambil tindakan. Bertandang, cek akaun BO, cek akaun YDP, cek akaun mereka yang melakukan kuasa untuk kilang-kilang haram ini. Kalau lebihan, seret ke mahkamah. Rakyat sekarang ini menuntut satu kepimpinan yang adil telus. Itu yang saya minta. Lebih tak ada itu. Kita bukan nak bergaduh dengan semua orang. Saya mengujukkan ruangan ini untuk kita semua memerhatikan
Apa yang dilakukan oleh kerajaan yang setiap 5 tahun kita beri mereka kuasa? Kita undi mereka menjadi kerajaan. Soalnya segitu ada yang setengah mengundi pembangkang, orang mengundi, itu soal lain. Tetapi dalam aroma demokrasi, bila dah dipilih, kita mengakui mereka kerajaan. Kita mengakui mereka pemimpin. Jadi pimpinlah rakyat ni. Jangan tengok rakyat ni sebelah mata. Jangan ingat nilai rakyat ni hanya sekadar sekampit beras. Jangan ingat rakyat ni nilainya hanya selai kain plekat, kain batik. Bila datang musim pilihan raya, waktu itulah rakyat nak disantuni. 2 malam lepas saya dah cakap, atau malam tadi pun dah cakap, konon-kononnya rakyat ni datang ke rumah wakil rakyat, nak minta duit dan sebagainya. Itu bukan. Rakyat minta kehidupan mereka disantuni bila mereka ada masalah. Bukannya nak minta sedekah. Mereka bukan pengemis. Rakyat bukan pengemis. Ini negara merdeka. Bumi kita bumi merdeka. Bumi yang subur. Bumi yang sepatutnya rakyatnya hidup harmonis. Rakyatnya hidup bahagia. Segala-galanya ada di sini. Tapi kenapa? Kerana mereka menyekat. Segala peluang-peluang perniagaan besar mereka sapu. Mereka berebut-rebut untuk dapat jawatan. Lain tak ada. Mereka membeli jawatan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Lepas itu menggunakan segala aparatus untuk mengayakan diri mereka sendiri. Ini masalahnya. Akhirnya rakyat terpinggir. Rakyat tersisir. Kemudian bila orang lain menghina, rakyat bangun. Marah pula rakyat. Saya tidak mengajak rakyat untuk pergi ke jalan raya. Tidak. Jangan sesekali. Tapi kita akan gunakan peti undi itu. Itu adalah senjata terakhir rakyat untuk mewujudkan suara rakyat kuasa keramat. Pemimpin yang adil, pemimpin itu kita angkat. Pemimpin yang terinaya, pemimpin itu akan kita angkat. Pemimpin yang menunjukkan kebobrokan politiknya, orang ini kita usir mereka. Walaupun kini mereka berada di anjung kuasa Seri Perdana. Ini yang saya minta. Saudara, sebentar tadi saya dengar, bukan saya tak dengar, saya dengar. Tan Sri Perdana Menteri telah mengadakan wawancara dengan TV3 dan berapa ni apa dengan apa Esro Awani, semua ini media elektronik kerajaan menyiarkan eksklusif bersama Perdana Menteri. Zaman saya jadi wartawan dulu, kalau eksklusif tu adalah sesuatu yang istimewa yang tidak terdapat dalam mana-mana. Itu eksklusif. Kalau laporan eksklusif itu laporan yang terkini, yang terhebat, yang tidak ada. Tapi apa yang jadi? Kelaut. Sekali lagi rakyat dikecewakan. Rakyat tunggu depan TV 2 kali tadi tu. Mula-mula bicara Perdana Menteri, kemudian ada interval, iaitu iklan ke apa ke, kemudian sambung lagi. Rakyat menunggu. Masih lagi dia kekal dengan kendaknya, iaitu kumpulan wang simpanan pekerja tabungannya itu nak dikeluarkan mesti bersasar. Kemudian kekal RM500. Tak ada. Nak kita tuntut dengan kata RM10,000, RM5,000. Tak ada. Minta ampun, minta maaf. Ke laut harapan saudara. Impian tinggal impian. Bagai mencurah air ke daun keladi. Itulah yang rakyat dapat. Itulah nilai rakyat di mata Tan Sri Muhyiddin. Kita yang mencarum daripada hasil penat lelah kita. Kita yang mencarum daripada keringat kita. Kita setiap-tiap bulan kita bekerja, membanting tulang. Kita memerah keringat. Akhirnya dalam keadaan susah begini. Masih lagi dia kata, kalau ambil semua tu tak boleh lah. Susahlah untuk masa depan. Yang kita nak minta bukannya semua. Dinilaikanlah kalau nilai simpanannya ada RM50,000, apalah salahnya dikeluarkan RM10,000. Ini masalahnya. Ini siapa ni? Ajar pemimpin UMNO mencipta projek untuk kroni satu YMDB. Saya baca kat terang, pemimpin UMNO ke, pemimpin PAS ke, pemimpin KR ke, kalau tak betul kita akan sanggah mereka. Kita mahu bumi Malaysia ini ditadbir untuk kembali sebagaimana kita mula-mula mencapai kemerdekaan. Pemimpinnya jujur, ikhlas, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk rakyat. Saudara Syidah, saudara Mat Sani, live Datuk lagi bagus dari TV. Nah, saya buat ini untuk penjelasan. Untuk saya mengajak rakyat berfikir. Kita berwacana saban malam untuk memikirkan. Sebab live yang dikeluarkan tadi itu menghampakan. Ini kali ketiga ni. Saya tadi tunggulah. Kalau ada tentang moratorium. Akhirnya dia membela bank. Bukan dia tak boleh. With a stroke of pen. Dengan satu tanda tangan. Kepada bank negara, sila pastikan mereka yang berhutang itu ditangguhkan pembayaran. Bukan dihapuskan.
Bukan nak ikut cakap macam mana Ketua Armada yang bangang bengong tu. Ketua Armada dia cakap nak hapuskan. Itu timbalan menteri yang kalau saya campak ke laut tak sesuai, tak ada qualified. Oh, memberi harapan, hutang bank mesti dihapuskan. Nak hapus macam mana? Hutang tu tak hutang lah, berdosa. Kalau kita berhutang, kita tak bayar, kita akan dituntut di akhirat nanti. Cuma yang rakyat minta moratorium. Ini adalah untuk menangguhkan pembayaran di saat rakyat susah. Woi, bangang woi. Tu geram tu. Rakyat tengah susah nak makan, tak ada. Rakyat tengah susah nak cari pekerjaan, tak ada. Tadi Tan Sri Muhyiddin juga mengakui ramai yang kena buang kerja. Dia mengakui, dah tahu mengakui begitu, kenapa dibiarkan bank untuk menuntut? Yang dia minta bukan yang perusahaan. Majoriti rakyat, bukan syarikat-syarikat besar. Yang minta moratorium itu antara mereka lah. Mereka boleh buat duit beratus-ratus juta. Rakyat yang hilang pekerjaan. Rakyat yang bekerja yang terpaksa menanggung gaji setengah saja. Rakyat yang tidak ada peluang untuk menambah dia punya pendapatan. Dah hilang pendapatan. Dia tak mampu nak bayar duit bank. Bank ke bank pun pulanglah pada kau, Tan Sri. Rakyat tak ada duit nak bayar. Jadi bila tak punya wang, dia benarkan untuk bank mengambil tindakan undang-undang. Ertinya rumah rakyat akan kena lelong. Ertinya kereta akan kena tarik, tersadai. Bila dah tarik kereta tu, maka hutang tu akan jadi bertambah. Kerana dia punya storage, upah tarik kereta dan sebagainya. Akhirnya seret ke mahkamah, muflis. Bagi rumah-rumah yang tak bayar, dibawa ke mahkamah, ambil tindakan, lelong. Tak cukup bayar hutang, muflis. Berapa ramai kita nak adakan rakyat yang muflis? Kita nak membina sebuah negara yang makmur. Kita nak membina sebuah negara yang dihormati oleh negara luar. Rakyatnya hidup, bahagia, tentram. Tidaklah muflis. Cuba tengok negara Norway. Negara kecil, macam kita juga. Tapi rakyatnya segalanya ditanggung oleh rakyat kerajaan. Hasil pendapatan minyak. Kerana pimpinannya menggunakan pendapatan yang dihasilkan oleh negara tersebut, tidak lain tidak bukan untuk dikembalikan pada rakyat. Bukan pemimpin mencuri, merampok duit-duit daripada khazanah negara. Akhirnya rakyat Norway, orang hormat. Tak ada seorang pun yang muflis. Rakyatnya, sekolahnya dibayar. Tapi tidaklah, malahan dapat allowance 1,500 sebulan. Ini keadaannya yang kita mengharapkan supaya pimpinan negara kita ni. Kita mengharapkan bahawa adalah kelegaan jika diberi kebenaran mereka mengeluarkan wang. Jadi kita mengharapkan bajet ni, tak usah bercakap lah ratus-ratus juta, bilion-bilion. Tak usah bercakap lah ransangan ekonomi untuk menarik pelabur-pelabur luar. Pelabur luar mana nak datang? Dia datang masuk sekarang ni nak buat apa? Berkali-kali saya kata, pelabur datang nak buat apa? Sekarang ni ekonomi dalaman, bukan ekonomi luaran. Okey, kita buat perusahaan. Pelabur datang sini. Dia nak masak apa? Nak buat apa? Buat kilang kicap. Siapa nak beli kicap? Masalah sekarang ni dalam keadaan dunia, ekonomi dunia tengah tenat, ekonomi dunia yang mewudum begini, jangan kita fikir soal pelaburan. Mereka datang nak melabur apa? Nak buat kilang kain ke, nak buat kilang kasut ke, nak apa saja. Melainkan kalau mereka datang ke sini untuk melabur dalam sektor petroleum. Macam mana apa berlaku di Penggarang untuk memajukan sektor petroleum. Okey. Kemudian memajukan kelapa sawit hilirannya. Bukan saja hiliran tapi huluannya, bahawa penghasilan kelapa sawit ni boleh dibuat itu, boleh buat ini apa semua. Tapi negara mana nak beli? Ni persoalannya. Masih lagi pasaran dalaman. Begitu juga dengan pelabur-pelabur dari luar untuk masuk invest, untuk mereka saya atau mereka cipta barangan berasaskan kepada getah. Yang kita tahu berasas pada getah adalah topeng keselamatan untuk COVID, sarung tangan. Okeylah, perbanyakkanlah supaya penoreh-penoreh getah mendapat pendapatan. Ini tidak. Pasaran getah masih lagi ditakuk lama. Masih lagi pada lantai yang terterap. Bagaimana dengan untung nasib penoreh-penoreh getah? Apakah dalam bajet yang baru dibentangkan semalam ada bercerita tentang petani-petani ataupun penoreh getah? Tak ada. Ni masalah yang kita katakan bahawa kerajaan pimpinan memikirkan, tidak memikirkan soal rakyat. Yang kita tuntut mereka fikirlah kehidupan rakyat tengah susah sekarang.
Oh, ini saya dengar tadi bahawa kata Tan Sri Muhyiddin mau mewujudkan usahawan baru. Usahawan apa? Usahawan baru, usahawan apa? Kalau dulu kontraktor lah nak buat bina bangunan. Mana ada projek nak buat pembinaan? Betul, semalam ada mengumumkan bahawa ini Pen Borneo akan diwujudkan ini LRT right rail daripada Singapura akan diwujudkan kembali. Tapi siapa yang dapat kontraknya? Bukan diagihkan di kalangan rakyat. Tak ada. Kontraktor-kontraktor besar. Siapa kontraktor besar? Kroni-kroni mereka yang berada di anjung kuasa Seri Perdana. Rakyat tak minat nak tengok benda tu lah. Sekarang ni kalau buatlah aliran ringan speed trade daripada Singapura ke Malaysia. Itu sektor pelancongan. Sedangkan kita menganggarkan bahawa COVID ini akan bertahan sampai setahun lebih. Nak buat apa? Tunggu dululah. Kenapa tidak wang itu digunakan untuk dalaman? Kemudian untuk membantu usaha bumi putra dalam semua bidang, kata Tan Sri Muhyiddin. Apa yang disebut tadi itu adalah apa yang terkandung dalam bajet yang dulu-dulu. Setiap kali pembentangan bajet, itu juga yang ada. Pertumbuhan ekonomi yang mampan. Bagaimana kalau perusahaan tidak mampu? Tapi sedangkan perusahaannya nak dipasarkan ke mana? Nak dieksport ke mana? Kasut pun dah lupa macam mana rupa duk pakai slipper je, Jepun je. Ya, Saudara Farid Muhammad, kasut pun lupa, kita pun dah lupa pakai kasut. Ransangan sepatutnya berpaksi pada ekonomi dalaman. Jadi tak payah cakap lah Azmin Ali bercakap dekat TV, semurid kau diamlah. Saya rasa lebih baik Azmin Ali tak bercakap lebih baik. Tiap-tiap kali dia bercakap, yang keluar apa semua tu kita membayangkan kuning-kuning kat mulut dia tu. So, bercakap kita melihat satu ekonomi, dasawarsa ekonomi yang begitu hebat supaya negara-negara luar datang melabur. Kita akan menarik pelaburan-pelaburan. Untuk apa mana ada pelaburan sekarang ni? Semua orang tengah tergeliat. Nak ambil pelabur daripada Amerika. Dah masuk lagi presidennya masuk, kalau masuk ini mahkamah. Nak ambil ini ekonomi England, United Kingdom. 4 bulan ditutup. Nak panggil daripada ekonomi daripada Jerman, dah hampir tertegap. Nak panggil daripada Australia. Jadi jangan menjual mimpi lah kepada rakyat. Fikirkan bagaimana kita mau mengaktifkan ekonomi dalaman. Saya melihat, sebagai contoh, sektor pendidikan. Zaman Barisan Nasional dulu, kita mewujudkan sektor pendidikan supaya pelajar-pelajar dari luar negara datang. Kerana antara punca sumber ekonomi terhebat di England satu ketika dahulu adalah kerana pasaran universiti. Pelajar-pelajar dalam Malaysia ni kita menghantar sekitar dalam 30,000 setahun. Kalau 30,000 satu orang tu belanja dalam RM1,000, mana 300 juta sebulan. Bayangkanlah setahun berapa wang pusingan apa semua tu. Jadi kita mewujudkan banyak universiti. Maka ramailah datang universiti. Tapi masalahnya universiti yang ada di sini setengahnya digunakan untuk membawa pendatang haram. Berselindung di sebalik sebagai pelajar-pelajar universiti daripada negara-negara Afrika. Ini masalahnya. Dan sekarang dengan COVID sekarang ni mana nak datang? Kemudian untuk diusahakan AKS dan sebagainya. Pelajar-pelajar tidak disantuni. Tak ada langsung sebut tentang masalah PTPTN. Sedangkan itu yang disuarakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Itu yang disarankan oleh PPBM, Parti Perubatan Bersatu, menjaja dia punya kempen dulu. Ingat pelajar-pelajar PTPTN. Apa jadi sekarang? Tak disentuh dalam bajet semalam. Rakyat terpinga-pinga. Ada ke tak ada? Pelajar peringkat universiti tidak dibantu. RM50. Lepas itu kata akan dapat 21 orang, 21 tahun ke atas akan dapat ini bantuan. RM250. Dulu zaman Barisan Nasional dulu 750 anak bujang. Ini saya cakap bukan saya nak puji parti saya. Tapi waktu itu, waktu UMNO Barisan Nasional mentadbir negara, anak bujang dapat RM750. Tak sebut pun Makcik Kiah, tak sebut pun Kak Salasiah, tak sebut pun Makcik Siddiq. Semua dapat. Ini tidak. Sekarang ni pendapat dari mana? Sektor pelancongan. Apa jadi? Apa jadi dengan sektor pelancongan? Pengangkutannya. Dah orang tak ada ni.
agen-agen yang mengendalikan pelancongan di dalam negara. Apa dia punya ransangan? Oh, kita akan membenakan prasarana. Tak perlu dah prasarana waktu sekarang ni. Yang penting sekarang ni macam mana kita nak cari jalan. Sebab pelancong tak boleh masuk. Bila saya kata barang, bila saya kata bangang, dia orang marah kat saya. Ni tak faham ke? Pelancong tak datang. Tidak ada. Tidak ada pelancong datang. Datang berapa? 14 hari kena kuarantin. Yang penting sekarang ni rakyat. Rakyat punya perut. Toward the end of the day, rakyat nak tahu besok aku ada nasi ke tidak. Besok ada tak ada ikan aku nak makan. Besok ada tak ada sayur-sayur untuk anak aku makan. Anak-anak dah tak boleh nak pergi sekolah. Apa ransangan kamu? Nak buat kepada supaya anak-anak belajar menggunakan sistem digital. Ini yang kita nak. Bukan kita marah, tidak. Yang kemudian, setahu saya, ini satu hal. Sejak 40 tahun saya menjadi wartawan. Setahu saya lah. Sebelum bajet itu dibentangkan di Parlimen, sejak daripada bulan April lagi, Menteri Kewangan, kaki tangannya, Kementerian Kewangan, bahagian bajetnya akan mengadakan pertemuan dengan setiap agensi. Semua pertubuhan, parti-parti politik dirunding apa keadaan sekarang ni, ekonomi negara macam mana kita nak merangsang ekonomi, rakyat begini macam mana, rakyat di Kelantan macam mana, rakyat di Terengganu bagaimana, orang Johor macam mana, Pulau Pinang bagaimana. Semua ini diambil maklumatnya untuk disaring dan dijadikan sebagai ransangan ke arah bajet. Start daripada bulan April, Januari, Februari, Mac, April. Sampailah bulan September, Oktober, maka wujudlah bajet dan dibentangkan. Ini tidak. Saudara jangan lupa ya, kerajaan PN ni dia bermula daripada bulan Mac, Januari, Februari, Mac. Menteri Kewangan dilantik sebagai Menteri Kewangan bulan Mac. Apakah bajet ini adalah unjuran daripada Kerajaan Pakatan Harapan? Saya tak tahu. Kerana itu banyak isu-isu rakyat ni terbiar. Dan yang paling saya amat kecewa apabila seminggu sebelum bajet dibentangkan, Menteri Kewangan mengadakan engagement ataupun bertemu dengan parti pembangkang, bertemu dengan pimpinan NGO, bertemu dengan parti-parti politik, termasuklah dengan UMNO, wakil UMNO. Dan kita ada Menteri UMNO dalam kerajaan Perikatan Nasional. Pimpinan UMNO berkali-kali menyuarakan kehendaknya. Pertama sekali, hendaklah ditangani masalah rakyat, perut rakyat. Pertama sekali, moratorium ini mestilah ditangguhkan sehingga tahun depan. Itu tuntutan UMNO. Ni menteri-menteri UMNO yang dalam kerajaan Perikatan Nasional ni, kenapa bisu? 4 pikul punya mulut tak boleh nak buka ke? Kita ada 8 orang menteri UMNO dalam tu. Kenapa apa yang disuarakan oleh Presiden kamu tak pandang? Patut kena ambil itu sebagai mandat dan amanah. Kena bercakap dalam kerajaan Perikatan Nasional. Kamu menteri kat dalam tu. Kamu punya orang ramai dalam tu. Kita punya kuasa demand yang tinggi. Kenapa tak bercakap? Ini wata'al khuyuk punya menteri. Daripada UMNO. Saya marah pada biar saya marah warga saya. Kalau mereka bercakap dan Tasimuddin tak pandang, itu soal lain, kita simpan satu bab. Kemudian seminggu sebelum tu, Tengku Zafrul berjumpa dengan Setiausaha Agung UMNO, berjumpa dengan Ketua Pemuda UMNO, berjumpa dengan pimpinan Majlis Tinggi UMNO. Dan rasanya tentulah dia dah berjanji. Sebab itu dalam pertemuan saya dengan Datuk Ahmad Maslan 5 hari lepas, beliau dengan senyum mengatakan adalah perkabaran baik untuk rakyat. Akhirnya apa jadi? Macam curah air ke daun keladi. Dia tak pandang langsung. Kerajaan Tasimuddin tak pandang cadangan UMNO. Ni menteri-menteri UMNO kat dalam tu, kamu buat apa? Keluarlah. Kalau pandangan kamu orang tak pandang, kalau you punya pendapat, ya kan, mulut dah penuh dah tu. Itu tak tahulah saya.
Sepatutnya suarakan. Dalam mesyuarat pos kabinet mesti ada. Dalam mesyuarat pos bajet mesti ada. You mewakili UMNO. You mewakili Barisan Nasional. Patut cakap, Tan Sri ni nak bagi tahu ni, kena UMNO ini, dua ni, perlu ditangani. Rakyat tak nak lain. Tak payahlah bercakap kononnya kita ada 40 bilion 3 ransangan ekonomi. Kita beryakin. Rakyat tak nak dengar. Yang rakyat nak tahu, what is a government plan untuk mengekang COVID-19. Okey. Konon-konon nak beli vaksin. Setuju. Maka peruntukan untuk menangani COVID, bagilah 1 bilion. Tak ada langsung rakyat nak bising. Sebab ini keperluan. Yang kedua, rakyat nak tahu moratorium. Yang ketiga, rakyat nak duit dia. Bukan nak duit kerajaan. Duit dia yang terkumpul dalam EPF, dalam kumpulan wang simpanan pekerja. Yang kamu ambil sebahagiannya digunakan untuk pinjaman dalam bajet ni. Yang sejumlah 85 bilion tak silap saya. Ini yang rakyat marah. Rakyat nak tahu itu. Berilah pengumuman. Kemudian dari segi penjana ke, prihatin ke, BPR ke, tak kisahlah. Rakyat tak ambil kisah sangat. Asalkan rakyat dalam keadaan sekarang ni. Keadaan tenat sekarang ni. Ini saudara Chandran Mogan, Datuk Menteri UMNO, jaga hati PM. Jaga hati buat apa? Ini saudara Mukhaddim Nazim telur kena pegang. Tak ada dalam masalah kini. Sepatutnya waktu kita memimpin negara, kita menjadi menteri, tak sepatutnya kita takut. Sebab kita kalau merasakan kita layak. Kita layak. Pertama, kita dilantik oleh rakyat. Rakyat sudah memilih kita dalam pilihan raya. Artinya kita layak untuk bergelar sebagai seorang menteri. Dan bila dilantik ke jawatan itu, kita nak laksanakan tugas tanggungjawab. Nak takut apa? Takut kena pecat? Perdana Menteri nak pecat? Kalau nak pecat, silakan. Jadilah seorang menteri yang bermaruah. Kita ni kalau tak ada maruah, dah hilang maruah, lebih baik bumi lebih baik daripada duduk di atas bumi ni. Tak ada maruah. You duduk di situ untuk memperjuangkan soal rakyat. Rakyat mendambakan perjuangan. Sebagai menteri, bercakaplah yang benar. Tentulah kamu menghayati apa kehendak rakyat. Sebab itu dalam kabinet itu ada komposisinya. Komposisinya daripada orang muda, komposisinya daripada wanita, komposisinya daripada kaum India, kaum Cina. Ada dalam tu. Mereka akan harus menyuarakan, berbekalkan kepada mandat dan amanat yang diterima oleh rakyat mereka. Bukan memikirkan nanti aku cakap lebih Tan Sri marah. Dia nak marah, dia punya hal lah. Tapi ternyata bagi saya langsung dia tak pandang pandangan UMNO ni. Langsung dia kata, pandangan UMNO kelongkang lah. Bahasa yang tepat sekali, apa-apa cadangan yang diutarakan oleh UMNO, yang begitu nak berjuang apa semua, dia campak kelongkang aja. Menjeritlah kamu. Now I'm the Prime Minister. Ini zaman aku. Come what may. Itu yang berlaku sebenarnya saya nampak. Menteri UMNO yang masih mendiamkan diri, bermakna minta ditendang oleh rakyat. Pasti. Saya rasa mereka mengundang untuk rakyat menendang mereka keluar daripada jawatan sebagai wakil rakyat. Bajet untuk orang kaya. Nampak gayanya bajet untuk orang kaya lah. Perusahaan IKS dan sebagainya. Kita nak tahu sebab. Okeylah, kamu bantu IKS, industri sederhana untuk mereka dapat menjalankan perniagaan dan sebagainya supaya ada menyediakan peluang-peluang pekerjaan. Cuma persoalan saya, ini IKS ni nak buat apa? Bagaimana nak masarkan barangan yang dihasilkan? Apa penghasilannya? Sekarang ni kita kena memikirkan dalam negara, dalam negeri kita ni. Penghasilannya untuk dalam negeri. Bukan kita bercakap soal pelabur dari luar. Bukan kita cakap nak ekspor. Azmin Ali, can you shut up please? Ini kadang-kadang bercakap macam rakyat ni bodoh bangang sangat pada mereka. Macam kita ni macam tak tahu menaung langsung. Hari ini segala-galanya di hujung jari lah. Informasi di hujung jari. Lain tak ada, kamu duk bercakap ngungak. Kononnya sedap, hebat lah. Hebatnya kononnya bahawa kita merangsang ekonomi untuk IKS supaya rakyat dapat pekerjaan. Kilang tu nak buat apa?
Tu saya kata sepatutnya bagilah bantuan pada isteri saya buat kilang baru berdal untuk rangsangan dalam negeri. Tak ada pula. Ada tekun bagi peruntukan? Tak ada. Lebih menyembah dengan program tekun. Takkan saya izinkan untuk jadi pengemis di bumi sendiri. Jadi bagi saya, kalaulah benar-benar Tan Sri Muhyiddin ikhlas, apa yang disarankan oleh UMNO tidak lain tidak bukan adalah rintihan rakyat. Usir raya nampaknya tanam kayu tanam ubi kayu makan sendiri. 3 bulan lagi lah. Jadi keadaan kita sekarang ni tenat. Nur Syamsiah, susah sangat ke Dato' UMNO nak tarik balik? Saya rasa tak ada masalah. Cuma saya berkeyakinan Presiden UMNO dia memahami titah tuanku. Jadi ceasefire dulu. Adakan gencatan dulu dari politik. Kita akur. Tetapi kalau keadaan begini, kita minta ampun tuanku lah, bukan kehendak kita. Bukan niat UMNO untuk tidak melakukan gencatan politik. Tapi mereka mengundang untuk UMNO melakukan gencatan politik ini, bukan gencatan. Kita berperang dengan mereka. UMNO harus kembali ke gelanggang. Kita akan menentang mereka at any cost. Sebab mereka mengundang. Apa yang UMNO cadangkan, langsung tak didengar. Langsung tak ambil tahu. Malahan, kita terkejut. Kita minta tempoh moratorium, tak ada. Kita minta EPF, tak ada. Tapi, orang lain, tiba-tiba saja diwujudkan jasa. Apa perlunya jasa ni? Apa perlunya jasa yang dah dibuang 2 tahun lepas? Memanglah waktu kerajaan Pakatan Harapan dulu kita bisinglah sebab ramai kaki tangan jasa telah dibuang. Hilang pekerjaan. Tapi apakah jaminan mereka ini akan dibawa balik dalam jasa? Apakah peranan jasa kali ini? Apakah untuk mempertahankan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin? Apakah jasa ini nak menjaga Syafiuddin Abdullah sebagai Menteri Penerangan? Sebab jasa ni selalunya duduk di bawah Kementerian Penerangan. Apakah jasa ini akan diwujudkan untuk mempertahankan Semurid? Untuk memastikan Azmin Ali menang di Gombak? Maka jasa itu diperuntukkan sebanyak 81 juta mengatasi peruntukan yang lain. Mengatasi peruntukan untuk kepentingan pendidikan anak-anak muda. Anak-anak muda tak ada. Jadi Abasir, memang saya rasa Sabah pun ada hak juga. Ragawan tolak bajet. Kita merasakan tapi masalah sekarang ni saya tengok bukan kita tak boleh tolak bajet. Nampak gayanya bajet ni tak memperincikan hutang kita pada negara luar. Nampak gayanya rasa saya lah kerajaan Tan Sri Muhyiddin ni mengundang untuk bajet ditolak ataupun usul tak percaya. Saya rasa mulai hari Isnin dan Selasa nanti, rasa saya lah. Sebab cara mereka mencaturkan nampak gayanya, mereka sudah pun diambang garis akhir untuk disingkirkan daripada anjung kuasa si Perdana. Dia kita tolak aje lah. Mana ni? Tolak aje. Bajet ni nak tolak ni saya masih lagi skeptikal ya. Saya masih lagi memikirkan kalau kita tolak bajet macam mana kita nak bayar, nak gunakan duit itu nak bayar segala bon-bon kerajaan daripada pelabur-pelabur dari luar. Itu saja. Kerana kalau kita tolak begitu, IMF akan masuk. Kekhawatiran saya bila IMF masuk, Bank Dunia akan mengisytiharkan kita ni insolvensi dalam keadaan negara yang boleh dikategorikan dalam insolvensi yang tak mampu membayar hutang. Bila tak mampu bayar hutang, maka kita akan dideklar sebagai bankrupt. Ini yang ketakutan saya. Sebab itu saya yakin Duli Yang Mahmudia Tuan Agong juga sedar bahawa bajet ini perlu diluluskan. Tapi saya rasa lulus bajet, lepas itu usul dia tak percaya. Keluar ramai-ramai. Sudah sampai ke peringkat. Sebab cakap tak laku. Macam mencurah air ke daun keladi. Macam mencurah garam ke laut. Minta UMNO menyuarakan kehendak rakyat. Tidak lain tak bukan. Tak ada langsung UMNO menyuarakan bahawa kami nak jawatan. Tak ada. Yang UMNO tuntut supaya dalam bajet kali ini rakyat moratorium diteruskan. Rakyat diberi bantuan sebaik mungkin. Dan untuk mereka diberi pelepasan untuk mengeluarkan wang yang mereka carum, yang mereka simpan setiap bulan. Itu tuntutan UMNO. Saya tengok wajah muka Datuk Seri Zahid Hamidi sebera-beranya. Bila Tan Sri Muhyiddin buat begitu saja ke tepi, go to hell lah you.
Ini semua pandangan tak ada tak pakai. Warga UMNO harus berdiri teguh di belakang Presiden kali ini. At any cost. Satukan hati kita. Satukan perpaduan kita. Kukuhkan kita. Kita bersama dengan Presiden. Kita tuntut sehabis mungkin. Ini perjuangan rakyat. Jangan sekali-kali kita mundur. Jangan kita soal meletakkan personaliti itu di ini. Tidak lain. Warga UMNO perlu satu kukuh bersama dengan Presiden dan kepimpinannya dalam Majlis Tinggi UMNO. Apa saja buat me, perjuangan rakyat mesti diutamakan. Buat me, rakyat adalah raja segala-galanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok. Sekian, terima kasih.